Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Keizinan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bertemu kembali dalam kuliah online berkenaan dengan sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam bahagian masih lagi kita perkatakan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siaran yang lalu, pertemuan yang sudah, di mana walhamdulillah kita telah pun sama-sama melihat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun meninggalkan Makkah, meneruskan perjalanan baginda menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita maklumi bersama, nama Al-Madinah Al-Munawwarah yang bermaksud Al-Madinah adalah kota ataupun bandar, Al-Munawwarah yang bercahaya. Ini dikarenakan hijrahnya Nabi ke Madinah, yang mana Madinah ini sebelumnya dipanggil Yathrib. Nabi SAW tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah dan Nabi berada di Quba. Inilah penghujung pertemuan kita, siaran kita yang lalu. Quba ini suatu daerah yang mana ianya berada, sebahagiannya adalah kawasan permukiman ataupun perkampungan orang-orang Yahudi. InsyaAllah untuk siaran kali ini kita mengkaji sedikit kewujudan orang-orang Yahudi, kaum minoriti di Al-Madinah Al-Munawwarah sebelum kita menyambung peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita maklumi bahawa yang dinamakan orang-orang Yahudi, iaitu ahli kitab. Ahli kitab sama ada terdiri daripada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Namun apa yang ingin kita fokuskan pada kali ini adalah tentang orang-orang Yahudi. Yahudi adalah suatu agama, suatu kepercayaan. Sedangkan bangsa adalah Bani Israel. Ia samalah juga kalau kita kiaskan orang Melayu dengan Islam. Kerana Melayu adalah bangsa, sedangkan Islam adalah kepercayaan ataupun agama. Di Madinah pada ketika itu terdapat 3 kelompok keturunan orang-orang Yahudi, iaitu keturunan Bani Israel
Pertamanya adalah orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Mereka ini adalah merupakan jumlah yang besar di antara tiga kelompok orang-orang Yahudi di Madinah pada ketika itu. Keduanya adalah orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dan yang ketiganya adalah orang-orang Yahudi berketurunan Bani Qainuqa. Keberadaan orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel ini sudah lama di Madinah. Di semenanjung Tanah Arab, bukan sekadar di Madinah sahaja, terdapat beberapa tempat yang turut didiami oleh orang-orang Yahudi. Dan yang terbesarnya, paling ramai adalah di kawasan Khaybar. Ada satu peristiwa yang dicatatkan dalam sejarah Rasulullah SAW, iaitu peristiwa Perang Khaybar. InsyaAllah, jika diizinkan oleh Allah, kita akan sampai kepada tajuk ini, topik ini, insyaAllah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi, baik Bani Quraidah, baik Bani Nadir, baik juga Bani Qainuqa, mereka ini tinggal secara berasingan. Dan mereka lebih suka tinggal di pinggir-pinggir, di hujung-hujung. Maknanya bukan sentral Madinah, di tengah-tengah kota Madinah. Tidak. Ini kerana adalah mereka ini buat perkampungan mereka. Memang ini style orang-orang Yahudi. Mereka di mana tempat tinggal mereka, mereka akan bangunkan perkampungan mereka, bandar mereka. Yang mana dalam setiap kampung mereka ini komplit, lengkap segala-galanya yang diperlukan bagi sesebuah kampung ataupun sesuatu daerah. Orang-orang Yahudi berbeza dengan orang-orang Arab pada ketika itu. Mereka adalah orang-orang yang celik huruf. Maknanya mereka boleh membaca dan mampu menulis. Rata-rata mereka begitu. Maka di setiap kampung mereka akan ada sebuah madrasah yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka membaca, menulis dan ajaran-ajaran daripada kitab Taurat yang ialah sama ada ianya merupakan Taurat yang asal ataupun yang telah dicampur adukkan, diubah suai oleh pendeta-pendeta, alim ulama mereka sebelumnya. So, madrasah mereka bina. Mereka juga di perkampungan itu, di setiap perkampungan mereka, ada sebuah biara ataupun boleh kita istilahkan sebagai masjid ataupun surau, tempat ibadat, di mana mereka berkumpul dan mengamalkan ritual agama mereka. Di samping sekolah ataupun madrasah, rumah ibadat, mereka ada kawasan di mana mereka bercocok tanam. Dan ini merupakan satu kemestian bagi orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang cukup prihatin terhadap apa yang diistilahkan, yang dinamakan pada hari ini sebagai ekonomi. Mereka bercocok tanam dan menjadi sumber kekayaan mereka. Cocok tanam itu menjadi sumber kekayaan mereka. Mereka tahu orang-orang Arab
makan kurma. So mereka menanam kurma. Mereka tahu orang-orang Arab pada ketika itu suka minum arak. Kawasan-kawasan yang sesuai untuk menanam anggur, mereka akan tanam anggur. Dan beberapa tanaman-tanaman yang lain. So mereka ada kebun tanam tanaman. Bahkan mereka juga ada gudang untuk menyimpan makanan. Maksudnya, jika berlakunya kemarau, mereka tidak akan kehabisan makanan. Bahkan, mereka menggunakan peluang pada masa itu, iaitu musim kemarau. Contohnya, susah mendapat makanan kan? Mereka boleh menaikkan harga bila mana mereka ini menjualnya dengan kepada orang-orang Arab. Sebab mereka ada sumber, ada simpanan. Di samping itu, di perkampungan mereka juga ada gudang untuk mereka menyimpan senjata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi, mereka ini pada suatu ketika dahulu, mereka memang hebat dalam hal ehwal peperangan. Lebih-lebih lagi ketika mereka ketika itu belum dapat dinamakan Yahudi kan. Mereka keturunan Bani Israel. Mereka cukup advance, cukup terkedepan dalam membuat senjata. Khususnya di zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Kita sedia maklum, Nabi Allah Daud, Allah kurniakan mukjizat kepada baginda, kebolehan untuk melentur besi. Melentur besi ni bukan maknanya bengkok-bengkokkan besi macam Hercules ke apa ke, tak. Tapi yang dimaksudkan adalah melentur besi itu sehingga daripada besi biasa itu dapat diperbuat senjata. Bermakna orang-orang Bani Israel pada ketika itu memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Namun, oleh kerana mereka ini diburu, bahkan dianiayai, khususnya oleh pemerintah, penguasa, raja-raja yang menganut fahaman Nasrani. Selepas kewafatan Nabi Allah Isa, itu kalau mengikut sebahagian pendapat mengatakan Nabi Allah Isa wafat. Maknanya selepas zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, tampuk kerajaan, penguasa ataupun pemerintah ataupun raja berpegang dengan agama Nasrani. Ini semua peristiwa adalah di bahagian Syam, di Palestin, di Syria, Baitul Maqdis dan sebagainya, di utara semenanjung tanah Arab. Dan orang-orang Yahudi ini akhirnya diperangi. Itu yang membuatkan datuk nenek moyang daripada keturunan Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan juga Bani Nadir sampai ke Madinah. Dan di Madinah orang-orang Arab dilihat mereka ini adalah orang-orang yang yang lembut, yang boleh memberikan mereka suaka perlindungan, tempat tinggal, boleh hidup bersama dan sebagainya. Namun mereka, iaitu orang-orang Yahudi ini adalah kaum minoriti. Majoritinya adalah orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab di Madinah berbeza dengan orang-orang Arab di Mekah. Maksud berbeza di sini adalah orang-orang Arab di Mekah, rata-rata mereka, kebanyakan mereka adalah daripada satu keturunan, iaitu keturunan Quraisy. Sama ada orang ramai, pemerintah ataupun penguasa, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Di Madinah pula,
asal orang-orang Arab yang menghuni ataupun yang bertempat tinggal di Madinah datang daripada dua keturunan yang asal mereka ini adalah merupakan orang-orang daripada belah selatan, daripada belah Yaman, iaitu mereka terdiri daripada keturunan orang-orang Aus dan satu lagi keturunan orang-orang Khazraj. So, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Kita maklumi bersama jamaah yang dirahmati Allah, kalau dilihat daripada sejarah yang lebih awal lagi, mereka ini, kebanyakan mereka orang-orang daripada belah Yaman ini, daripada belah selatan, yang sekarang ini Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman dan sebagainya, Hadramaut. Perwatakan mereka adalah orang-orang Arab yang bersifat lembut. Maksud lembut ni adalah mereka tidak sekeras, tidak sekasar orang-orang Quraisy. Maka itu, mereka ini dapat menerima kehadiran, bahkan dapat hidup bersama orang-orang Yahudi. Dan bukan sekadar itu saja, malah daripada sudut ekonomi, mereka lebih banyak bergantung kepada orang-orang Yahudi. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang-orang Yahudi, mereka menguasai perniagaan. Mereka menguasai perkara-perkara ataupun keperluan-keperluan penting di Madinah. Kawasan mereka agak subur. So, mereka ada sumber air. Air merupakan salah satu di antara keperluan dalam hidup. Sehingga kan, banyak orang-orang Arab yang tinggal berjiran dengan orang-orang Yahudi ini, mereka bergantung kepada air yang dimiliki, yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi. Itu yang membuatkan orang-orang Yahudi meletakkan syarat dengan mengenakan bayaran kepada orang-orang Arab yang memerlukan air yang mereka ada. Orang-orang Yahudi ini ada. Di samping itu, mereka juga ada kawasan, ada perkampungan, selain daripada sebahagiannya digunakan untuk ladang ataupun untuk kebun tanam-tanaman seperti mana yang disebutkan tadi. Mereka juga ada kawasan yang mana mereka menternak haiwan. Kambing, unta dan sebagainya. So, ini semua adalah mereka gunakan, yang mana akhirnya orang-orang Arab, baik keturunan Aus dan Khazraj, memerlukan hal-hal tersebut. Maka orang-orang Aus dan Khazraj ini yang dapat hidup bersama dengan orang-orang Yahudi yang merupakan kelompok minoriti, orang-orang Yahudi yang merupakan kelompok minoriti, dapat hidup dengan rukun dan damai. Namun dalam waktu yang sama, walaupun orang-orang Yahudi ini, mereka daripada keturunan yang sama, iaitu Bani Israel, sebenarnya mereka ada dalam certain perkara, sebahagian perkara, mereka juga tak ngam, kata orang, antara satu sama lain. Ini yang menjadikan mereka ini mengambil kesempatan untuk membiarkan orang-orang Aus dan Khazraj juga seperti mereka. Sehingga kan mereka suka mengadu domba, kata orang Indonesia. Suka melaga-lagakan antara orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kitab-kitab sejarah awal tentang bangsa Arab, umpamanya yang ditulis oleh Dr. Shauqi Dhaif dalam kitab beliau yang cukup tebal, Al-Asrul Jahili umpamanya, ada diwartakan bahawa peperangan yang melibatkan antara orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj berlaku selama lebih kurang 40 tahun. 40 tahun, peperangan demi peperangan, besar, kecil. Hari ini perang, esok rehat, lusa perang balik, minggu depan rehat, minggu lagi satu perang balik. 40 tahun. Dan punca peperangan ini adalah kerana merebutkan seekor unta. Jadi, permusuhan antara kaum Aus dan Khazraj, walaupun kedua-dua kaum ini, keturunan ini berasal daripada tempat yang sama, iaitu daripada Yaman. Namun peperangan ini berterusan. Ini dikarenakan orang-orang Yahudi di samping mereka, iaitu di samping orang-orang Arab, Aus dan Khazraj ini suka melaga-lagakan. Sebab itu kita lihat, insya-Allah detailnya akan datang kemudian. Nabi SAW bila sampai di Madinah, Nabi persaudarakan orang-orang Aus dan Khazraj. Lalu Nabi SAW menamakan mereka sebagai orang-orang Ansar. Inilah lebih kurang situasi Al-Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi SAW tiba di hari hijrah baginda SAW. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kepada sirah. Nabi berada di Nabi berada di Quba, dan Nabi berada di sana selama 3 hari. Seperti mana yang kita sebutkan, perintah solat telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kiblat, ketentuan kiblat, iaitu solat menghadap ke Masjidil Haram, ke Kaabah, belum lagi difardukan, ditentukan, disyariatkan oleh Allah. Maka kewajipan solat tetap Nabi laksanakan. Maka tempat yang Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq berada, bersembunyi selama 3 hari itu, kini tempat tersebut dibangunkan ataupun tertegaknya Masjid Quba, seperti mana yang disebutkan dalam pertemuan yang lepas. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi berada di sana adalah kerana nak masuk ke Madinah dari arah Quba itu, Nabi perlu melintasi dan melalui kawasan perkampungan orang-orang Yahudi. Macam dah kita sebutkan dalam pertemuan yang lepas, agar jangan sampai rancangan Nabi SAW gagal, maka Nabi SAW berada di Quba 3 hari. Tujuannya adalah bagi memastikan keselamatan baginda terjaga, agar Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar dapat masuk ke sentral Madinah. Dan itulah pada Nabi SAW sebagaimana yang dicatatkan dalam kitab-kitab sirah, termasuklah sirah Ibn Hisham, Ar-Rawdul Unf dan sebagainya. Nabi SAW tiba pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal,
Dan kita sedia maklum kalender pada masa itu belum ada. So ketetapan tahun tu belum ada lah pada ketika itu. Maka Nabi tiba pada hari Isnin, kemudian Nabi bermalam di sana dan sebagainya, dan seterusnya Nabi SAW pada hari Khamis, Nabi SAW mendapat tahu bahawa keadaan di sana di Madinah Al-Munawwarah nampaknya selamat. Maka itulah Nabi SAW mula bergerak, dan pergerakan Nabi mula pada hari Jumaat. Nabi tiba hari Isnin, kemudian Selasa, Rabu dan Khamis, maka hari yang keempatnya Nabi mula bergerak. Bila Nabi SAW mula bergerak meninggalkan Quba, maka di tengah hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ataupun mendatangkan perintah solat Jumaat. Maka sebab itu kalau kita pergi ke Madinah, kita dapati bahawa tak jauh daripada Masjid Quba terdapat sebuah masjid yang agak kecil tapi kebiasaannya selalu ditutup, iaitu dipanggil Masjid Jumu'ah. Di Masjid Jumu'ah itulah Nabi SAW mendirikan solat Jumaat yang pertama. Namun detail pensyariatan solat Jumaat seperti adanya khutbah, berapa jumlah orang dan sebagainya, itu disyariatkan kemudian. Dan Nabi SAW meneruskan perjalanan baginda masuk ke Central Madinah, ke kota Madinah itu sendiri, yang mana kedatangan Nabi ini disambut oleh orang ramai. Bagaimana mereka menyambut Nabi? Mereka siap dengan kompang, rebana, gendang, mengalun-ngalunkan Tala'al badru alaina dan sebagainya. Ini insya-Allah akan kita sambung dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan tadi, siaran kali ini lebih kita ingin melihat sejarah bagaimana orang-orang Yahudi boleh merupakan salah satu di antara kelompok yang wujud di semenanjung tanah Arab, khususnya di Al-Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi SAW berhijrah ke sana. InsyaAllah kita akan sambung dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian para jamaah mengikuti siaran ini. Kita akhiri insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.